Alright, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, siapa pula ni? Alright, so siapa yang ada dekat dalam ni? Azrul ada tak? Okay, so sebelum kita mulakan sesi kita pada belah petang ini, kita tengoklah apa yang ada dekat dalam pasaran, terutamanya daripada sudut berita-berita yang boleh kita fokuskan pada minggu ini, terutamanya hari ini, hari Selasa. Okay, tapi hari Selasa pun tak adalah banyak catalyst seperti biasa. Nanti kita akan lihat. Okay. Kejap ya. Mi, siapa Mi? Asal kau cari aku je? Sebab engkau yang selalu masuk, nak buat macam mana Azrul? Tapi ada lagi seorang, aku tak tahu siapa. Okay. Alright. So, jom kita start tengoklah apa yang ada dekat dalam pasaran pada hari ini. Okay, so berita mengenai RBA, okay. Dia hold interest rate. So, sudah pastilah akan memberi kesan lah kepada pasaran pada ketika ini. Kejap. Korang yang dekat dalam dekat dalam ni nampak apa? Nampak ni kan? Okay. So, ianya memberi kesan negatif lah kepada mata wang Australian dollar pada ketika ini, dan kemungkinan besar akan affected juga daripada sudut dua benda. Yang pertama, RBA punya decision untuk hold interest rate of course akan bagi impact negatif kepada mata wang Australian dollar, dan selepas itu harga komoditi emas yang telah pun jatuh pada ketika ini sekaligus akan mengheret mata wang Australian dollar sebagai mata wang komoditi yang ada mengena ataupun kaitan rapat dengan Australian dollar akan didagangkan rendah juga. Alright, so itu apa yang kita boleh jangkakan pada ketika ini. Okey, dan yang seterusnya untuk pasaran bond, masa kini dia cakap treasury yield falls, tapi kalau kita lihat daripada sudut technical, kejatuhan ini hanyalah bersifat sementara sahaja disebabkan oleh ketakutan para pelabur terhadap election yang berlaku pada hari ini di US. So kena berjaga-jaga juga. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran, selalunya technical is a leading indicator to fundamental. So bermaksud dekat sini, kalau lihat daripada sudut pol pasaran, pol apa orang panggil, pilihan raya pada ketika ini, Trump sedang dijangkakan akan mendahului daripada Kamala Harris lah. Okay, so apa yang berlaku pada ketika ini, pasaran kemungkinan besar akan bergerak dalam keadaan mendata seketika waktu kerana menunggu katalis yang bakal keluar. Okay, itu adalah normal, terutamanya apabila ada event-event yang besar seperti ini. Dan kalau daripada kita lihat daripada sudut struktur pasaran untuk tempoh jangka masa panjang, ada peluang untuk Trump menang dalam pilihan raya. Sekarang ada pula yang cakap kan, kenapa pula boleh cakap macam tu? Seperti mana yang saya explainkan tadi, technical is a leading indicator to fundamental. So, bila fundamental ni belum keluar tetapi technical dah menunjukkan dulu, kita dah boleh expect siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah, dan apa yang kita boleh expect di masa yang akan datang. So kalau kita lihat bukan sahaja daripada sudut US 10 yield punya bond ni meningkat tinggi disebabkan oleh beberapa faktor utama, sebagai contohnya isu geopolitikal yang menyebabkan adanya shift in asset allocation into bond, tetapi disebabkan oleh pilihan raya. Jadi disebabkan oleh itu keadaan yang tidak menentu menyebabkan pelabur kembali semula memasuki ke dalam aset-aset berisiko rendah pada ketika ini. Jadi disebabkan oleh itu apabila aset-aset yang memberikan pulangan daripada segi kadar faedah ini melonjak tinggi, ianya nampak atraktif untuk pelabur tempoh jangka masa singkat hingga panjang. Jadi apa yang berlaku adalah pelabur ingin mendapatkan short term return dekat dalam aset tersebut. Disebabkan oleh itu adanya aliran keluar daripada pasaran komoditi emas kerana pasaran komoditi emas tidak memberikan pulangan daripada segi yield ataupun daripada segi
macam mana nak cerita, lebih kurang macam dividen lah. Okay, untuk anda senang faham. Alright, so kenapa adanya kejatuhan di dalam harga komoditi emas? Bukan sahaja data laporan NFP pada minggu lepas dan sebagainya, tetapi seperti mana yang saya cakap, apabila sesetengah instrumen, sebagai contohnya instrumen bond ini melonjak ke paras 4, hampir 4.4% pada tempoh hari, ianya memberi kesan negatif kepada pasaran komoditi emas, okay? Kerana tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah. Jadi disebabkan oleh itu, apa yang kita boleh jangkakan, akan berlakunya kejatuhan nilai di dalam pasaran komoditi emas selagi mana kadar faedah bond ini melonjak ke paras yang lebih positif lah. Dan kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran ni pun, kita dah boleh agak apa yang bakal berlaku apabila pada tempoh hari terdapatnya kejatuhan disebabkan oleh kadar faedah yang diturunkan daripada 5.5% diturunkan sebanyak 50 basis point. Okay, so secara agak agresif ke paras yang lebih rendah. Jadi disebabkan oleh itu terdapatnya kejatuhan nilai di dalam paras harga di dalam kadar faedah bond tempoh jangka masa 10 tahun ini ke paras 3.6%, dan selepas itu ianya melonjak semula sebanyak hampir 1% di dalam kadar faedah bond ini. Jadi disebabkan oleh itu adanya aliran keluar di dalam aset-aset tersebut, dan apabila kadar faedah bond ini melonjak ke paras positif, sekaligus akan memberi satu sokongan kepada matuang US dollar juga untuk didagangkan secara positif. Kalau anda dapat lihat, dia punya bentuk hampir sama saja kerana kedua-dua ini ada positive correlation. So that's why kita kena faham daripada sudut intermarket analysis dan sebagainya untuk kita mengetahui ke mana arah tuju pasaran, bukan saja untuk kita lihat satu instrumen saja. So kalau you nak trade gold, you have to rely kepada aset-aset yang lain, terutamanya you nak kena faham daripada sudut komoditi emas itu sendiri, apakah peranan dia, dan selepas itu you kena faham daripada sudut intermarket analysis di antara komoditi emas dan juga kadar faedah bond tempoh jangka masa 10 tahun yang kita boleh relatekan dengan gold, kerana US 10 yield ataupun kadar faedah bond jangka masa 10 tahun ini adalah leading indicator to commodity asset. Okay, so itu semua kena ambil tahulah, kerana sekiranya kita tidak memahami daripada konsep tersebut, sukar untuk kita mengetahui trend tempoh jangka masa panjang ataupun singkat ke manakah arah tuju pasaran. Okay, sebagai contohnya pada tempoh hari, bila orang cakap, oh gold nak naik lagi disebabkan oleh trend dia dalam keadaan bullish, tidak semestinya dia akan naik lagi dan lagi. Okay, kerana kalau kita lihat daripada bigger picture on a higher time frame, trend dalam trend untuk komoditi emas ini sudah pun mencapai hyperbolic. So hyperbolic itu apa? Kalau anda dapat lihat kat sini, trend kenaikan dia terlampau tinggi sangat. Okay, jadi apabila trend kenaikan melebihi 60 darjah, kemungkinan besar akan berlakunya pembalikan arah semula. Dan kalau anda dah tengok kat sini, candlestick ni dah berapa bulan dah dalam keadaan bullish. Okay, so tidak masuk akal sekiranya dia akan terus bullish untuk bulan yang akan datang dan seterusnya. Kerana apa? Akan berlakunya profit taking. Kerana apa lagi saya cakap, kalau anda dapat lihat kat sini, trend kenaikan sudah pun melampau tinggi pada ketika ini. Dan selalunya institusi kewangan tidak akan memasuki di dalam keadaan trending market. Mereka akan memasuki dalam keadaan non-trending market ataupun dalam keadaan smart money. Okay, so apabila adanya accumulation dekat area sini ataupun dekat area bawah sini, ianya akan dimasuki oleh pelabur-pelabur institusi kewangan yang besar. Untuk trader-trader marhain seperti kita, mereka suka memasuki apabila trend sudah pun mencapai harga yang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana greedy. Okay, so apabila adanya kenaikan yang lebih lanjut, orang start to buy, fear of missing out dan sebagainya, harga semakin lama semakin tinggi, dan selepas itu mungkin ada di antara orang-orang yang baru nak trade kan, dia tengok, oh ni harga setiap hari buat all time high, so dia dah expect
dia punya expectation adalah next week ataupun hari-hari yang akan datang akan berlakunya kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi saya dah bagi warning siap-siap pada hari itu minggu yang lepas supaya tidak memasuki untuk buy kerana akan berlakunya profit taking. Saya sendiri to be honest memang kita takkan tahu apa yang berlaku dekat dalam pasaran, but bila you dah lama trading dekat dalam dunia trading ni, okay, you boleh tahu sedikit sebanyak apa yang mungkin bakal berlaku. Saya cakap mungkin, saya tak cakap benda tu bakal berlaku, saya cakap mungkin. So kita kena expect benda yang kita tak boleh nak expect. Okay. So benda tu amat penting lah. Sebenarnya kita sebagai seorang trader, kita dah kena tahulah sekarang ni dah all time high. Sekarang ni paras harga dah all time high, takkan dia nak buat lagi yang tinggi. Ada potensi tetapi jarang-jarang lah boleh berlaku benda tu, kan. So bila harga dah mencapai paras harga yang tertinggi, takkan kita nak masuk lagi. So kita kena expect tunggulah adanya pullback. Sebagai contohnya dekat area sini, sebagai contohlah yang ni tak jadi lagi you dah ada area sini, okey lah, you dah nampak dah dekat sini adanya bullish flag, okey lah dia nak naik lagi. Tetapi apa yang berlaku, takkan you nak masuk dekat area sini, tunggulah dia buat retracement. Inilah retracement. Okey, dan apa yang berlaku kalau you menggunakan konsep peaks and trough, dia boleh agak lah. Kalau you tarik trend line, short term trend line sekalipun, minimum 2 point pun, dia still lagi atas this valid trend line, dan this trough is still close below above the previous peaks. So bermaksud dekat sini, hari-hari yang akan datang akan berlakunya bullish momentum lagi, kan. Dan sekiranya dia breakout daripada peaks yang ini pula, you hold lah you punya position, jangan pula you pergi close, kan. So kita kena memahami daripada segi konsep tersebut. Kalau you tak nampak daripada segi candlestick, you tukarlah kepada line chart ni, you dah boleh agak dah. Line chart is very simple because dia hanya focus on closing price dan senang untuk identify support and resistance. Dan kalau saya akan fokus kepada peaks and trough lah. So once peaks and trough is getting higher and higher, so that means the trend is still in a bullish momentum. But for this case, kalau kat sini, kalau kita tengok, this is the highest peaks, tapi dia dah break and close below the previous trough. So ada tendensi untuk dia melakukan kejatuhan sementara. But as long as dia above this valid trend line, dia still lagi dalam keadaan bullish. Cumanya kejatuhan ini kemungkinan besar short term retracement to the downside. Okay, because of apa? Macam saya cakap tadi lah, because of pelabur takut dengan keadaan semasa sekarang disebabkan oleh election, akan berlakunya keadaan yang tidak menentu dan sebagainya. Jadi benda-benda ini amat penting untuk kita memahami kenapa sesebuah pasaran itu bergerak pada ketika ini. Dan lagi satu, kalau dia jatuh pun kemungkinan besar jatuh tak banyak. Kerana apa? Kerana di-cushioning ataupun disokong oleh isu-isu semasa di Timur Tengah. So kejatuhan kemungkinan very limited. Walaupun kita boleh cakap uptrend is still intact, akan adanya kenaikan lanjutan, yes betul, tetapi sebelum dia nak naik, market ni bukan move in a straight line. Okay, of course akan ada zigzag. Okay, akan ada zigzag. So akan berlakunya retracement dahulu sebelum dia melakukan kenaikan. So untuk gold, you dah tahu dah pergerakan dia satu hari boleh lebih daripada 100-200 pip. Itu adalah normal, kan. So bila adanya volatility dekat dalam pasaran, it can go beyond than that. So kena berjaga-jaga. So that's why kalau kita nak trade, kena faham, bukan saja you nak tengok chart, dekat sini ada support and resistance, dekat sini boleh masuk. Tidak, you kena faham daripada semua sudut, kan. Kalau tak, habis pisang. Okay, alright. Okay, hari ni election. Okay, ada soalan? Siapa lagi seorang? Kalau ada soalan, bagi tahu saya. And then you guys bagi tahu you nak tengok pair apa dan apa yang kita nak pergi ke live trading punya session sekejap lagi. Azrul nak tengok pair apa selain daripada gold? Kita dah explain tentang gold. Yang lain-lain?
Scroll. Nak tengok pair apa lagi? Okay, kita tengok komoditi minyak lah Jom kita tengok komoditi minyak. Alright, so oil. So apa yang berlaku pada tempoh hari? Kalau kita padam ni semua, saya nak ajar you berdasarkan price action dahulu. Okay, kerana dalam technical analisa, as a technical analyst, kita kena identify trend menggunakan apa? Market action. Okay, market action dengan price action dua benda yang berbeza lah. Market action ni is a study of apa orang panggil price, volume and open interest. Jadi untuk kita mengetahui sesebuah trend itu, kita kena study market action. So kalau kita tak dapat nak faham tentang market action, macam mana kita nak tahu arah tuju price? So kalau you tanya saya, kalau based on a higher time frame, trend untuk gold buat gold pula dah. Oil buat masa kini masih lagi dalam range bound, but there's a lot of tendency untuk dia melakukan kejatuhan. Kerana apa? Kalau based on Dow Theory Concept, ini adalah accumulation phase. Okay, this is a trending phase. Ini adalah distribution phase, trending phase down, but this could be a redistribution phase. Okay. So apa maksud redistribution? Reaccumulation. So redistribution bermaksudnya dia akan bergerak dalam keadaan sideways untuk seketika waktu sebelum adanya kejatuhan lanjutan. Dan lagi satu, macam mana, kenapa saya cakap dia nak jatuh? Yang pertama, ini adalah peaks yang tertinggi dan dia buat peaks yang rendah dan semakin lama semakin rendah. Dan okay, peaks yang ni tinggi, peaks yang seterusnya yang nombor 4 ni rendah. Okay, so peaks is getting lower, trough macam mana pula? Okay, trough at same level. Kan dekat sini satu, dekat sini pun satu. So apa yang kita boleh expect? Dekat bawah sini ada satu paras sokongan yang agak kuat. Tetapi kalau this is on monthly chart, right? So ini yang dotted line ni, kalau dia close below the previous trough, which is ada dekat sini juga, okay, sini dan juga sini, okay. So bermaksudnya dekat sini, peaks is getting lower, trough also is getting lower. So ada tendensi untuk dia melakukan kejatuhan lanjutan di time frame yang lebih rendah di masa yang akan datang, terutamanya di time frame weekly, daily, H4, H1 di masa yang akan datang. Okay, so apa yang berlaku adalah buat masa kini, walaupun kita nampak dia move seakan-akan dalam keadaan range bound, but peak is getting lower, trough also is getting lower. Kecuali yang dekat bawah sini is the same level lah. So this could be a major support level for oil prices. Okay, so kena berjaga-jaga kerana dah banyak kali dia cuba untuk retest paras tersebut dan masih lagi gagal untuk melakukan kejatuhan. Tetapi kalau berdasarkan daripada struktur pasaran pada ketika ini, dia lebih cenderung untuk melakukan kejatuhan ke paras yang lebih rendah. Dan lagi satu, di atas faktor-faktor seperti ekonomi yang lembab di China dan sebagainya, tiada demand dekat dalam pasaran. Dan seterusnya, apabila mata wang US dollar mengukuh semula, dia akan menyebabkan kos transaksi di dalam komoditi minyak ini menjadi mahal untuk dimiliki ataupun dibeli oleh negara-negara asing dan sebagainya untuk tujuan import dan juga ekspor. Jadi disebabkan oleh itu tiada demand dekat dalam pasaran komoditi minyak pada ketika ini. Dan OPEC Plus juga sudah pun mengeluarkan kenyataan pada tahun depan. Tak silap saya, mereka akan mengurangkan produksi minyak. Jadi kemungkinan besar dia bolehlah mengapungkan sedikit sebanyak paras harga komoditi minyak itu, tetapi bukan pada tahun inilah, pada tahun hadapan. So sekiranya dia ada melakukan kejatuhan, mungkin bolehlah dia mencapai ke paras sokongan yang seterusnya sekitar 43 dolar. Tetapi saya saya nak kata tak boleh nak expect dia sampai situ pun tak boleh juga, because market move in a random path. Jadi benda yang kita tak expect tu kemungkinan besar boleh berlaku. Jadi follow je lah the trend. Buat masa kini, kalau anda tanya saya, trend masih lagi kurang jelas kerana it move in a range bound
dan juga tetapi macam saya cakap tadi lah, ada banyak tendensi untuk dia melakukan kejatuhan daripada kenaikan. So kena berjaga-jagalah dekat dalam situasi macam ni. Sekiranya trend tidak cukup jelas, ignore sahaja pair ni dan fokus saja kepada pair yang lain. So apa kaitan minyak dengan pasaran yang lain? Kita boleh trade mata wang USD CAD. Okay, sama je USD CAD ni. So kalau kita tengok kat sini, apa yang berlaku? USD CAD pun move in a sideways atau range bound movement. This tells a lot of possibilities di mana kalau kita tengok it move in a range bound reaccumulation but the trending is still moving up. So bermaksudnya dekat sini, once this candlestick on a monthly chart break out from these peaks, ada banyak tendensi yang dia nak melakukan kenaikan. So bermaksud dekat sini US dollar will be strengthened against Canadian dollar. So in case of US dollar strengthen against Canadian dollar, kita dah tahu dah akan affected kepada pasaran komoditi minyak. CAD, mata wang CAD ada kaitan dengan pasaran komoditi minyak. Jadi disebabkan oleh itu, apa yang kita boleh expect adalah sekiranya US dollar mengukuh kuat, you boleh fokus long ataupun buy untuk tempoh jangka masa panjang dekat dalam USD CAD dan short oil untuk tempoh jangka masa panjang juga. Kalau you tengok dia punya chart, it's almost the same but mirroring lah. Kejap saya tunjuk. Okay, it's almost the same. It move in a range bound movement for now. Sama juga dengan USD CAD. So bermaksudnya apa dekat sini? Bermaksudnya akan berlaku sesuatu dekat dalam pasaran untuk tempoh jangka masa panjang, iaitu US dollar akan didagangkan secara positif, minyak akan didagangkan secara negatif. Okay, so that's how we relate one market ataupun one instrument to another instrument. So benda ni yang anda kena faham lah, bukan sahaja nak tengok technical, tetapi you abaikan fundamental ataupun intermarket analysis kan. Tapi nak memahami tentang konsep intermarket analysis ni mengambil masa yang agak lama lah. Cumanya kalau you dah start faham sikit demi sikit, sebagai contohnya setiap hari you tengok chart kan, instead of setiap hari you menghadap chart, you buka satu tab yang lain, okay, ataupun you baca news dulu and then you relate kan. Sebenarnya apabila news sudah keluar, benda tu dah tak valid dah sebenarnya. Okay, kita panggil dia sebagai informative punya news, okay, di mana apabila news sudah keluar, sebagai contoh dekat CNN ke CNBC ke, benda-benda tu dah tak valid dah untuk you refer dekat dalam pasaran. Untuk you refer kepada chart dah tak valid dah. Okay, so that's why kita as a retail trader, bila kita dapat berita dengan lewat, baru kita nak masuk, it's considered late. So tersebab ramai trader-trader seperti kita gagal dekat dalam dunia trading kerana orang lain dah bergerak dulu. Sebagai contohnya institusi kewangan dah tahu dulu apa yang bakal berlaku, barulah kita sebagai trader baru tahu benda yang akan berlaku. Okay, setelah berita itu keluar. So that's why yang pertama kalau nak trade, of course focus on technical first. Second, fahamkan fundamental. Third, baru relatekan dengan intermarket analysis. Kalau you trade technical sahaja, then you're gonna have a problem later on in a long term run in your trading career lah. So that's why benda tu sangat-sangat penting untuk kita memahami tentang semua benda. Okay, bukan sahaja daripada sudut technical, tetapi daripada sudut fundamental dan juga intermarket analysis. That's how kita relatekan, dan kita nak kena faham sekiranya technical cakap buy tapi fundamental cakap sell, intermarket cakap sell. So ada you nak kena fikir pula, kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa tak sama? Memang kadang-kadang market technical dan juga fundamental does not move in line together, but eventually it will cantum dan juga bergerak dalam keadaan yang sama. Tetapi you nak kena memahami ataupun you nak kena fikir, sekiranya technical cakap buy, fundamental cakap sell, intermarket cakap sell, then there must be something wrong with your you punya technical analisa ataupun
you nak kena tunggu dulu apa yang bakal berlaku. Kerana sekiranya you masuk juga pada waktu tersebut dan akan berlakunya sesuatu dekat dalam pasaran lah, ataupun you may trade against the trend, ataupun apabila news keluar akan affected the price. So benda-benda tu yang nak kena fikir. Okay. Oil dan AUD USD. Okay, AUD USD. Okay, let's go. Kita check AUD USD. Sekejap Okay, let's go. AUD USD. Sekejap AUD USD. Mana pula dia pergi? Okay. So apa yang berlaku pada ketika ini? Trend dalam keadaan konsolidasi lah. Okay, trend dalam keadaan konsolidasi. Alright, so dan lagi satu, kenapa adanya a rebound dekat sini? Because of this support level. Okay, okay, di sini pun boleh. This support level akan berlakunya technical rebound for short term period of time. Because once dia dah sampai, kalau you guna line chart, you akan nampak lah all this is support level. But dekat mana yang dia nak ambil, nobody knows. But this could be your possibility support level area. So that's why adanya technical rebound dan dia melakukan double bottom kat sini. So sekiranya kalau you tengok kalau dia buat double bottom kat sini on a daily chart, so you dah tahu dah this is a trough. So sekiranya dia breakout daripada peak sini ataupun you dekat lower time frame, you dah boleh tahu dah apa yang bakal berlaku. Sebab dekat sini dia akan buat apa? Bottom reversal. Ini adalah bottom reversal. Kan? Kalau you padam Ichimoku ni, you akan nampak lah this is bottom reversal. Sebab maksud dekat sini, bila dia paras harga ini sampai dekat paras sokongan, kita nak kena tengok apa? Bila price nak buat reverse, dia dah tak buat pattern apa dah. Dia cuma buat pattern sama ada macam ni, okay, macam ni, double bottom ni, ataupun macam ni, key reversal pattern, ataupun inverted. Okay, so ini adalah pattern-pattern yang common untuk reversal. Okay, reversal bermaksud pertukaran arah trend. Faham tak? So that's why bila sesebuah harga mencapai paras sokongan ataupun paras rintangan, kita nak kena tengok apa? Kita nak kena tengok dia buat pattern ni dekat mana? Dekat lower time frame lah. Faham tak? So takkan you nak tunggu dekat daily, oh ni daily close kat sini, and then you nak tunggu apa lagi? Go lah somewhere around here, you go one time frame lower, you will find bottom reversal pattern on a lower time frame, which is H4 or H1. Okay, so that's why benda-benda ni sangat penting. Kalau you pergi H1, of course you akan nampak noise yang lebih besar lagi ataupun noise yang terlampau banyak. So that's why saya tak galakkan you pergi ke lower time frame. Faham tak? Kalau you setakat daily ni, you dah nampak dekat sini ada paras sokongan kan, and then price dah touch adanya rejection. Dekat dalam rejection ni kita nak tengok apa? Kita nak kena tengok adanya bottom reversal ni. Okay, bottom reversal pattern ni. Untuk kita tahu sama ada trend nak continue naik ataupun nak continue turun. Selagi dia tak buat bottom reversal ni, bermaksud dia ada tendensi untuk turun. But once dia dah buat bottom reversal pattern, dia ada tendensi untuk naik. So sekiranya ada pattern-pattern, common pattern for reversal macam ni, you still fokus kepada sell, then actually you tak faham lah tentang apabila price sampai dekat paras harga sokongan ataupun rintangan, dia nak buat apa. Kan? You pun fokus kepada buy ataupun sell, and then you trade against the trend, and then you akan cakap, oh kenapa pula dia nak naik tapi trend dalam keadaan menurun, time frame yang lebih besar masih lagi dalam keadaan menurun, kan? Because you tak memahami tentang tentang apa yang price action tu akan buat semasa dia mencapai paras sokongan ataupun paras rintangan. Sebenarnya apabila paras harga membuat paras harga mencapai paras harga sokongan, sebagai contohnya price tengah jatuh and then dia sampai di support level, okay, apa yang berlaku? Apa yang berlaku sebenarnya? Dia boleh je membuat satu rebound.
technical rebound kita panggil. Okay, so macam mana kita nak tahu? Macam saya cakap tadi lah, kalau you tak jelas tengok dekat candlestick, kalau saya buka candlestick based on H4 dekat sini, okay, menggunakan candlestick, you tak akan nampak jelas, because you akan fikir, oh yang week ni buat apa. That's why saya tak rely pun on candlestick, because dia bermain dengan psikologi. So untuk mengurangkan bermain dengan psikologi, kita rely on closing price. So macam mana nak rely on closing price? Line chart je lah. It's the only way. Kan? Because line chart dia menunjukkan closing price. Kenapa closing price is very important? Macam saya cakap tadi lah. Okay, kalau dia dah buat kat sini trough yang terakhir, kan, bermaksud paras harga gagal untuk melakukan kejatuhan lanjutan. Dan seterusnya dia buat apa? Trough yang lebih tinggi berbanding daripada sebelumnya. So bermaksudnya dekat sini dia ada tendensi untuk dia melakukan kenaikan. Kan, trough is getting higher, lepas tu peaks pula is getting higher and higher. Kan? Peaks. Makin lama makin tinggi tak? Peaks. Makin tinggi lah. So, apa yang berlaku sebenarnya? Dia nak naik lagi lah. Macam ni. Kan, contohlah dekat sini. Oh, you cakap dekat sini ada technical resistance, ataupun dekat sini dia mencapai paras harga dekat sini sebab adanya technical resistance, and then dia jatuh balik. Dia nak jatuh, bukan dia nak jatuh disebabkan dia nak jatuh. Ini adalah retracement. Dan bila dia jatuh macam ni, dia sebenarnya nak bagi you better price untuk you entry. Dan kalau you tengok kat sini, trough ni still lagi closing above the previous peaks yang sebelah kiri ni. So bermaksud, kalau you dah tahu macam ni, you hold lah position you, ataupun you entry lah dekat sini. Or you boleh letak buy on breakout dekat sini. Faham tak? Letak pending order. Dekat sini pun sama, boleh letak pending order, buy on breakout, because you dah tahu dah trend is going higher. Kenapa I cakap macam tu? Because peaks is getting higher, trough is getting higher. So once peaks and trough is getting higher and higher, okay, peaks and trough is getting higher and higher, there is no orang panggil peaks yang tertinggi lepas tu dia jatuh macam ni. So bermaksud trend masih lagi kekal dalam keadaan trending. Dan kalau berdasarkan Dow Theory, dekat sini fasa apa? Ini adalah accumulation, and this is a new trending phase. Faham tak? So it will move to the upside. So don't worry. Dekat dalam technical Lisa ni banyaklah cara untuk you memandang daripada sudut market bergerak dan sebagainya. But this is the simplest way for you to apply lah. Tak perlulah nak tanda banyak-banyak sampai you serabut kan. Trading ni dah cukup serabut dah. Jangan serabutkan diri anda, kerana benda yang simple ni kita apply je lah kan. Jangan serabutkan diri nak belajar benda yang mazhab tinggi-tinggi. Kalau benda price action ni pun you tak dapat nak faham, then forget about learning how to use Fibonacci ke, how to use Gann ke, Ichimoku ke. First, identify trend. Belajar untuk identify trend menggunakan price action dahulu. Okay, because it is very important. Otherwise, pusinglah macam mana sekalipun, ataupun belajarlah macam mana sekalipun dekat dalam technical Lisa ataupun teknik mana-mana sekalipun, but if you don't stick with one technique that can give you a good return, then you akan gagal lah dekat dalam trading. Maksudnya dekat sini you keep on changing you punya strategi daripada, sebagai contoh, starting you bermula daripada menggunakan indikator, sebagai contohnya exponential moving averages ataupun moving averages lah, okay, sebagai trend following system punya trader, and then you tak buat duit, you tukar kepada pure price action. Yang itu kemungkinan besar you nampak ada progress sikit dekat dalam diri you. Tapi then you tengok orang lain guna Fibonacci, lepas tu you tengok orang tu buat much more profit compared than you. So you ada tendency untuk change you punya you punya trading strategy daripada seorang price action trader pergi kepada campur dengan indikator-indikator lain, Fibonacci dan sebagainya, because you expect you will get return more than apa yang you buat sekarang. And then you change you punya strategi, benda tu does not fit you well. So benda ni bila you tukar keep on changing,
dia akan affected lah you punya trading system. Okay, setengah orang dia trade guna Hekinashi pun dia boleh profit kan, beribu-ribu dan sebagainya. Mungkin you nampak benda tu simple, Hekinashi, lepas tu guna moving averages, following trend, kan, nampak macam simple untuk dia. Lepas tu you pun cuba untuk apply, but it doesn't suit you. Sama juga dekat dalam dunia trading, setengah orang dia nak trade tapi dia tak tahu instrumen apa yang sesuai untuk dia. Dia pun trade lah forex. Bila dia trade forex, benda tu makan diri dia sebab maybe dia punya market volatility is too fast. So it's not suitable for him. So you have to change your strategy. Mungkin you sesuai untuk trade stocks kerana stocks market ni lebih kepada investing ataupun long term compared to forex market which is short term to long term, tapi volatility dia sangat tinggi. Tapi ada pro and con lah setiap instrumen tu. Sebagai contohnya, bila you trade stocks, you perlukan capital yang tinggi. Tetapi apa orang panggil, masa juga untuk you lihat chart tu mungkin less compare than forex. Forex mungkin you mengambil masa yang agak lama untuk you spend in front of PC ataupun handphone selalu because of the anxiety dan juga the volatility dekat dalam pasaran yang membuatkan you rasa gemuruh nak tengok chart selalu, compare to stocks market, di mana pergerakannya lebih selamat dan bukanlah lebih selamat, maksudnya lebih slow compare to other asset. So that's why dekat dalam dunia trading ni you kena kenal diri you sendiri. Instrumen mana yang sesuai, kan? Tak semua instrumen boleh didagangkan oleh semua orang. Setengah orang dia cuma boleh trade stocks, bila dia pergi kepada forex dia dah tak boleh dah. Setengah orang dia boleh trade stock, dia boleh trade forex, tapi tak boleh trade options. Setengah orang boleh trade options, bila pergi kepada forex hancur. So kena cari you punya jati diri ataupun you punya strength dekat mana. Kalau you rasa you boleh trade commodity sahaja, sedangkan technical analysis sama je chart kan. Kenapa setengah orang you tak rasa pelik ke? Setengah orang dekat Malaysia lah terutamanya, kawan-kawan you semuanya trade gold. Bila kita suruh dia trade currency, dia tak boleh. Kenapa? There must be something wrong lah, kan? You dah tahu dah, okay, you boleh trade gold, you are profitable trader untuk trade gold. Tapi bila kita suruh dia trade index, kita suruh dia trade currency, tak boleh. So benda ni sebenarnya bukanlah saya nak cakap macam bila you dah terjun dekat dalam dunia trading ni, intermarket lah, dekat dalam dunia trading ni, chart semua benda sama. Yes, it's true. Tapi kadang-kadang bila dia dah terbiasa dengan volatility dekat dalam instrumen tersebut, so dia mungkin lebih aware compare to other instruments. Faham tak? Macam saya lebih versatile. Maksud versatile ni, saya lebih boleh trade mana-mana instrumen because I understand what's going to happen next dan sebagainya. I can relate. Ni bukan nak bragging, but this is because of my experience in trading. Mungkin juga itu satu. Second is because of my working nature sebelum ini, itu pun satu hal juga. Okay, so benda-benda ni lah yang kita nak kena faham tentang pasaran lah. So saya tak salahkan anda lah kalau anda tidak memahami ataupun anda hanya fokus pada satu instrumen. Tetapi cuba keluar daripada kepompong tersebut, kan? Kerana apa? Kerana sebagai contoh sekarang ni gold dah buat all time high, takkan you nak tunggu lagi, kan? Paling kurang pun you nak kena tunggu retracement, tu pun nak makan berapa hari, kan? So as a trader you kena cari alternatif lain yang boleh menjana pendapatan kehidupan seharian you dan sebagainya. Mungkin ada orang yang trade berdasarkan daily punya return dan sebagainya, dan setengah orang dia jenis kepada long term, kan, dia hanya ambil profit dia sebulan sekali dan sebagainya. Dan ada juga trade untuk duit tepi, kan, dia ada kerja hakiki dia tetapi trading as a duit tepi. So benda-benda ni semua nak kena faham lah. Okay. Alright, Azrul. Nak tengok apa lagi, Azrul?
Okay, so right, so jangan lupa kita ada promotion iaitu anda boleh memenangi sebuah Porsche Cayenne. Okay, sekiranya anda deposit sebanyak $500 terkumpul, tak semestinya satu kali. So bermaksudnya dekat sini, hari ni you depo $20. Okay, so ada lagi balance $480. So next month you deposit lagi. Contohlah you deposit $480. So dah terkumpul lah. Accumulate you deposit $500 tu. And then you will get one ticket. Okay, satu tiket tu berpeluang untuk anda memenangi hadiah pada tahun hadapan. Okey, ni tahun hadapan ni dia punya promotion ni, event ni berlangsung untuk 1 tahun dan ada 100 hadiah yang sebagai hadiah kita panggil apa? Consolidation prize. Okey. Yang you boleh dapatkan setiap bulan iaitu barangan daripada Apple product lah. Okey. So tak rugi pun mencuba, mungkin rezeki you siapa tahu kan. Sampai-sampai you trade dan buat profit, you boleh dapatkan hadiah-hadiah tersebut, tetapi hadiah kereta ini akan dipilih pemenangnya pada tahun hadapan dan keretanya satu ajalah. Okey. Tetapi sekiranya anda ingin ubah kereta ni untuk jadi cash, itu mungkin ada TNC yang lain lah, ataupun mungkin ada orang dia tak nak jaga kereta ni, faham tak? So nak jaga, memanglah menang hadiah kereta, tetapi nak maintain tu adalah satu benda yang bukan mudah lah, faham tak? So you boleh menang hadiah, pergi kedai 7E pun mungkin you boleh menang hadiah kereta, tetapi nak maintain kereta tu sendiri adalah bukan benda yang mudah. So jadi benda ni kenalah fikirkan juga. Alright? Okay. Alright. Okay guys, so let's recap balik. So untuk gold, jangan buy. Okay, untuk gold jangan buy. Untuk USD CAD boleh try untuk cari long term buy. Untuk oil boleh cari long term sell kerana kita dah lihat dah daripada sudut pasaran dan juga intermarket. Okay, so benda tu dah very clear, but we still need a clear direction lah for now. So bersabar kerana market akan bergerak juga, tetapi kita hanya perlu tunggu waktu yang sesuai untuk entry. Okay, tidak semestinya kita kena entry on the spot. Sometimes your entry point gonna be like maybe 1 week from now. Who knows? Okay, alright guys. So kita jumpa lagi lah pada besok hari. Okay, dan siapa-siapa ada soalan, just bagi tahu je lah besok. Alright. Okay, so itu sajalah untuk perkongsian untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera bye semua.